Okey, jadi sekarang kita tengok contoh 7.4 untuk ujian berpangkat bertanda Wilcoxon. Sebuah pasaraya besar ingin mengetahui adakah kejadian curi berkurangan apabila bilangan pengawal keselamatan ditingkatkan. Okey, so selama seminggu direkodkan sebulan selepas pengawal ditingkatkan. Okey, diberi oleh data. Pada alfa 0.05, adakah terdapat bukti mencukupi untuk mengatakan bahawa tidak terdapat perbezaan terhadap bilangan kecurian. Okey, jadi kita tahu yang ni merupakan ayat hipotesis null, iaitu tidak terdapat perbezaan. Tidak terdapat perbezaan. Jadi hipotesis null merupakan ayat dakwaan. Okey. Dan alternatif adalah terdapat perbezaan terhadap bilangan kecurian apabila bilangan pengawal keselamatan ditingkatkan. Untuk menentukan nilai kritikal, okey, disebabkan kita ada 7 data untuk 7 hari, jadi N kita adalah 7. Dan alfa dia suruh uji pada 0.05. Jadi kita tengok bila N 7 dan alfa 0.05, nilai kritikal adalah 2. So kita akan tolak hipotesis null jika nilai ujian lebih kecil atau sama dengan 2. Ingat, tanda ni sentiasa tak berubah. Memang sentiasa lebih kecil atau sama dengan 2. Okey, kemudian kita tengok macam mana cara nak kira nilai ujian. Untuk nilai ujian, okey, kita kena kira sekejap. Kita kena ikut langkah-langkah yang telah ditetapkan lah. Okey, kalau kita tengok dalam nota sebelum ni, langkah pertama adalah kira perbezaan sebelum dan selepas. So yang ni lah, 7 tolak 5 kita dapat 2. 2 tolak 3 negatif 1. 3 tolak 4 negatif 1 dan akhir sekali 12 tolak 4 kita akan dapat 8. Selesai langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dapatkan nilai mutlak bagi setiap perbezaan. Nilai mutlak ni maksudnya kita just buang tanda negatif. So semua bila nilai mutlak, semua nilai adalah positif. Okey, settle langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, okey, susun nilai mutlak yang diperolehi dalam tertib menaik dan berikan pangkat. So sekarang kalau kita susun yang kolom yang ni, kita akan dapat untuk data 1 ada 2 kali, 2 ada 2 kali, 2 kali, 3, 4 dan 8. Kemudian okey, bila dah susun, berikan pangkat untuk setiap data. Okey, so pangkat dia sebenarnya kita letak je lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 data. So ada 7. Jika dua data mempunyai pangkat yang sama. Okey, ada tak data yang ada pangkat yang sama? Iaitu kalau kita tengok data 1 dan juga data 2 mempunyai pangkat yang sama. Jadi kita kena campurkan kedua-dua pangkat dan bahagi 2. Yang kita campur adalah pangkat. Okey, so pangkat kat sini. So 1 tambah 2 bahagi 2. So 3.2 akan dapat 1.5. So pangkat untuk yang ni 1.5. Dan 2 juga dia berulang 2 kali. So bila berulang 2 kali pun kita kena campur kedua-dua pangkat dan bahagi 2. So 3 tambah 4 bahagi 2. 7 bahagi 2 kita akan dapat 3.5. So untuk yang pangkat yang ni 3.5. Yang lain follow je lah 5, 6 dan 7. Sebab tak sama kan. Okey. Kemudian, kita sentuh langkah 4. Langkah kelima, kemudian letakkan tanda pada setiap pangkat berdasarkan perbezaan. Okey, jadi kalau kita tengok tadi, yang satu-satu ni, sahaja yang tanda negatif. Jadi, bila 1, kita kena letak tanda negatif kat sini. Negatif.
Yang lain, 2 ni je lah yang negatif. Yang lain semuanya adalah positif. Okey, jadi kita dapat kolom yang terakhir ni pangkat bertanda. Iaitu kalau 3.5, 3.5. Okey, yang 1.5 ada negatif. Negatif. Letak balik 5, 6, 3.5 dan 7. Okey, langkah ke-6. Jumlahkan pangkat positif dan pangkat negatif. Okey, pangkat negatif kita ada. Sekarang pangkat negatif 2 je kan? Okey, so sebab tu kita akan dapat, saya kejap. Okey, so untuk yang ni, okey, so bila kita jumlahkan pangkat negatif, pangkat positif, yang positif 3.5, 5, 6, 3.5 dan 7. So jumlah pangkat kita dapat 25. Manakala pangkat negatif, okey, ada 2 sahaja, iaitu 1.5 tambah 1.5, kita akan dapat 3. Maka untuk kira nilai ujian, kita akan tengok di antara 25 dengan 3, mana yang lagi kecil? 3 lah kan? So nilai ujian kita sama dengan 3. Sekarang nilai ujian kita 3 adalah lebih kecil daripada 2. Dan kalau kita tengok balik hukum keputusan, kita akan tolak nal jika nilai ujian lebih kecil atau sama dengan 3. Tapi kita dapat nilai ujian, jika nilai ujian lebih kecil atau sama dengan 2. Tapi kita dapat nilai ujian adalah 3. Maka hipotesis nal kita terima. Jadi sekarang nal kita terima, maksudnya dakwaan tersebut adalah benar. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa pada alfa 0.05 tidak terdapat perbezaan terhadap bilangan kecurian apabila bilangan pengawal ditingkatkan.